10,000 kalau tak silap. 10,000, dan umat Islam waktu itu dalam keadaan yang moralnya sangat tinggi sebab berjaya membuka kota Mekah. Maknanya berjaya menguasai kota Mekah. Lepas tu berlakulah perang Hunain. Tapi dengan kuasa Allah Taala, dalam perang Hunain ini mereka hampir-hampir kalah. Orang Islam hampir-hampir kalah walaupun mereka ramai. Yang mana benda ini kita lihat sebaliknya berlaku dalam kebanyakan peperangan. Umat Islam lagi sikit daripada orang kafir. Perang Khandaq 3,000 lawan 10,000. Perang Uhud 1,000 lawan 3,000. Perang Badar lagi lah 3 atau 13 lawan 1000. Yang mana kebanyakan tentera Islam ini sedikit berbandingkan tentera kafir. Tapi yang luar biasa, yang hebat, yang sikit inilah yang menang. Yang sikit inilah terlihat dalam jarang berjaya mencapai kemenangan walaupun menentang musuh yang lagi ramai, berganda-ganda. Kadang-kadang aku tak masuk akal, 3,000 lawan 10,000 boleh menang 3,000. Yang mana ini yang terlihat tadi, mereka akhirnya melihat bagaimana pengikut Muhammad ini luar biasa, hebat betul. Begitu sikit pun boleh kalahkan tentera yang ramai. Itu belum kira lagi dari segi ketaatan. Macam mana pengikut Rasulullah meriwayatkan hadis. Kita dah sebutkan sebelum ni. Yang mana sebenarnya meriwayatkan hadis ni tuan-tuan puan benda yang sangat susah. Kita kalau baca hadis tu kita kena ingat. Kita baca tu satu perkataan sampai habis. Yang mana perkataan itu dihafal sepenuhnya oleh orang yang meriwayatkan. Kita pun tak mampu. Kalau lepas kuliah ni, kalau tanya balik kan kepada jemaah yang hadir, apa ustaz tu cakap daripada pukul 7 tadi sampai lah habis, sebut balik satu-satu, kita pun tak boleh. Siapa nak hafal? Kalau tengok balik video pun kita tak ingat. Kita mungkin boleh ingat poin. Ustaz sebut poin yang pertama sekian. Kita guna ayat kita sendiri. Poin yang kedua sekian. Kita guna ayat kita. Tapi nak ingat betul-betul ayat tu satu persatu, tak tinggal baris, tak tinggal perkataan, kita tak boleh. Yang mana inilah yang kita sebut tadi. Betapa luar biasanya sahabat Rasulullah. Cakap Rasulullah pun mereka boleh hafal satu persatu, tak tinggal, tak salah, tak tersilap. Yang mana akhirnya itulah yang dinamakan sebagai hadis sampai kepada kita. Jadi inilah kita lihat tadi, pengikut Rasulullah itu sangat luar biasa. Yang akhirnya mereka ni pun melihat bahawasanya mereka pun nak tentu juga, nakkan mengikut macam tu. Akhirnya lantiklah diri menjadi Nabi, menjadi Rasul. Yang mana ini sebab pertama yang dijelaskan oleh para ulama mengapa sampai jadi begitu banyaknya Nabi palsu, banyaknya Rasul palsu. Dalam keadaan Nabi dan Rasul itu kita dah jelas, dah tak ada dah. Sesudah Rasulullah, Nabi dan Rasul itu dah habis, tak ada dah. Tapi masih ada yang palsu-palsu ni. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ada juga sebagian ulama menyebut bahawasanya kewujudan Nabi palsu dan Rasul palsu ni tak lain tak bukan untuk mereka mengumpul kekayaan. Yang mana ini juga kita lihat tuan-tuan, antara perkara yang wujud di sebahagian ajaran-ajaran sesat. Yang mana sebahagian ajaran sesat ni mereka mewajibkan kepada pengikut masing-masing kena bayar sekian. Bayar tu alasan ni macam-macam lah. Untuk perjuangan lah, untuk Allah lah, untuk Tuhan lah dan sebagainya. Yang sebenar-benarnya bayaran itu tak lain tak bukan untuk mengkayakan ketuanya ataupun mengkayakan pemimpin ataupun mengkayakan Nabi Muhammad. Yang mana ini kita lihat kebanyakan daripada ajaran sesat adalah benda ni. Nak join kena bayar, nak join ada yuran dia, ataupun ada pengorbanan yang kena buat jadi harta. Yang mana ini tujuan yang kedua, mengapa sampai banyak wujud Nabi palsu, Rasul palsu ni untuk mereka mengumpul kekayaan. Dalam keadaan ada sebahagian mereka ni tidak faham. Kerana mereka melihat apa yang berlaku dalam Islam itu ada kewajipan yang kita kena bayar, iaitu kewajipan zakat. Mereka tak tahu lah tidak faham ke, sengaja salah faham dan sebagainya. Yang mana kita tahu bahawasanya memang dalam Islam ada kewajipan zakat. Segala-galanya, harta ke, emas, perak, kita punya ternakan, barang benda sahaja yang kita buat, kalau cukup insaf haulnya kita kena bayar. Dalam masa yang sama kita kena ingat, bayaran zakat yang kita buat itu sekali-kali tidak dapat kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita lihat dalam fiqh, Rasulullah dan ahli keluarganya diharamkan daripada menerima harta zakat. Memang ada bayaran zakat, tapi pemerintah pun tak ada. Rasulullah sendiri pun tak ada dapat harta zakat. Yang mana harta zakat tu Allah dah tetapkan 8 asnaf yang tak boleh disediakan. Inilah 8 asnaf yang awak akan dapat zakat sampai kiamat. Siapa-siapa selain daripada 8 orang ni tak akan dapat. Yang mana ini mungkin perkara yang dilihat oleh pembawa ajaran sesat ni, mereka nampak macam ni. Dalam Islam ada kewajipan zakat, yang mana mereka menganggap kewajipan zakat tu mengkayakan pemimpin ataupun ulama Islam. Dalam masa yang sama, kita dah jelaskan tadi, kewajipan zakat tu takkan diperolehi oleh sesiapa pun melainkan 8 asnaf tadi, takkan disediakan. Rasulullah pun tak dapat, ahli keluarga Rasulullah pun tak dapat zakat. Jadi ini perkara yang kedua. Kita lihat bagaimana wujudnya. Banyak ajaran sesat Nabi palsu, Rasul palsu ini, antara kewujudan mereka ini tak lain tak bukan untuk mereka mengumpul harta kekayaan.
nakkan harta tapi tak nak kerja, nakkan kekayaan tapi tak nak usaha. Akhirnya mereka pun mendakwalah dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul dan sebagainya. Jadi ini, akhirnya inilah yang kita lihat tadi. Dengan sebab itu mengapa sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum dibangkitkan Rasulullah, tak pernah ada Nabi di kalangan orang Arab, tak pernah ada Rasul di kalangan orang Arab. Yang mana setelah Rasulullah adalah barulah timbul macam-macam. Sampai orang Melayu pun ada Nabi dia, sampai orang India, orang Cina, macam-macam orang bangsa pun ada Nabi masing-masing, yang mana mereka mendakwa diri mereka sebagai Nabi dan Rasul. Baik, ini perkara ataupun poin yang ketiga yang kita sebut tadi. Mengapa Rasulullah SAW pulang dalam keadaan sangat takut, sangat gentar. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Rasulullah bukanlah Nabi yang meminta dirinya untuk dilantik. Bukan Rasulullah meminta dirinya untuk diangkat menjadi Rasul. Bahkan Rasulullah pun tak tahu mengapa jadi begitu. Jadi ini perkara yang ketiga yang kita dah jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, antara perkara yang kita sebutkan tadi, iaitu setelah itu terputusnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah baginda mendapat wahyu yang pertama, iaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dah ayat yang kelima, alamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu putus wahyu. Ada yang kata 3 tahun Rasulullah tak dapat wahyu. Ada yang kata sampai bertahun-tahun lah. Ada pendapat yang kuat mengatakan 6 bulan. Yang mana dijelaskan di sini, apa perkara yang kita boleh ambil, apa rahsia di baliknya. Yang mana daripada kisah ini kita nampak secara kita kata ditegaskan Allah SWT bahawasanya Rasulullah ini bukanlah Rasul yang melantik diri, ataupun bukanlah Rasul yang sengaja memilih dirinya untuk jadi Rasul. Tapi daripada kisah ini kita nampak terputusnya wahyu ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah sebenar-benar dirinya seorang utusan Allah SWT. Yang Rasulullah tak mereka-reka ayat Al-Quran, tak mereka-reka wahyu Allah SWT ketika putusnya wahyu. Yang mana benda ini kita lihat tuan-tuan, kalau di kalangan mereka-mereka yang mendakwa diri sebagai Rasul, Nabi ataupun Nabi palsu dan Rasul palsu itu, kita boleh lihat bahawasanya mereka akan mereka macam-macam. Kalau nama Rasulullah tu sampai reka surat diri, sampai reka Al-Quran diri. Yang mana inilah perkara yang diwujudkan oleh sebahagian Nabi palsu, Rasul palsu. Macam-macam lah yang diwujudkan dengan mendakwa itu adalah perintah ataupun kata-kata Tuhan. Dalam masa yang sama, perkara ini tidak berlaku kepada Rasulullah. Terputusnya wahyu itu nak menunjukkan bahawasanya Rasulullah ini sebenar-benar utusan Allah SWT. Bukan menanti dirinya, bukan saja-saja, tapi sebenar-benarnya utusan Allah. Sampaikan terputus wahyu, sampaikan Rasulullah tak tahu macam mana keadaan, macam mana keadaan dia dah tak ada wahyu dapat, macam mana peristiwa dan sebagainya. Yang mana daripada ini kita nampak bukanlah Rasulullah menanti diri, tapi Rasulullah sebenar-benarnya utusan Allah SWT, sehingga kan terputusnya wahyu itu menunjukkan kepada kita bahawasanya wahyu itu sebenar-benarnya datang daripada Allah SWT. Jadi ini perkara yang keempat ataupun poin, peristiwa yang keempat daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah dalam keadaan ini. Perkara-perkara yang kita boleh tolak ataupun kita kata poin-poin yang kita boleh gunakan untuk menolak dakwaan mereka-mereka yang musuhi Islam dengan mencari kelemahan di dalam sirah Rasulullah SAW. Dan begitu juga ada di sana ditimbulkan persoalan bahawasanya macam mana Rasulullah SAW boleh melihat Jibril AS. Melihat Jibril dalam keadaan sahabat-sahabat tidak pernah melihat Jibril sampailah Rasulullah wafat. Kita kena ingat, walaupun pernah disebut dalam hadis sahabat pernah melihat Jibril atau melihat malaikat dan sebagainya, tapi mereka melihat malaikat dalam keadaan Jibril itu mengumpulkan diri sebagai manusia. Ada disebut dalam hadis, antaranya hadis yang masyhur, iaitu datangnya seorang lelaki kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Yang akhirnya daripada hadis inilah timbul rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Yang mana Jibril yang sebenarnya datang ke Rasulullah. Tapi datang Jibril itu dalam keadaan yang pelik. Pelik kerana apa? Kerana sahabat-sahabat dalam majlis Rasulullah itu, mereka tak pernah lihat lelaki, tak pernah nampak lelaki. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah, kenal pula Rasulullah. Yang kita tahu lah benda ni memang pelik lah. Semua Rasulullah kenal sahabat-sahabat, berjumpa juga sahabat saling kenal dengan ni. Tiba-tiba datanglah orang asing, tak kenal siapa-siapa sahabat ni tapi kenal Rasulullah. Itu peliknya Jibril waktu dia datang. Kemudian lagi pelik, dalam keadaan dia Jibril ni tak pernah orang nampak siapa dia, orang pun tak kenal, yang boleh dianggap orang asing lah, orang yang jauh. Dan datangnya pula Jibril tu dalam keadaan yang tidak ada, kita kata tak ada kesan-kesan musafir.
Yang mana biasanya kalau orang musafir ni nampaklah lentingnya, panahnya, berpeluhnya dan sebagainya. Ada kesan musafir. Kerana musafir zaman dulu tu susah, payah. Tapi datang Jibril ni dalam keadaan yang pelik. Yang keduanya tak nampak kesan-kesan musafir. Tak nampak macam orang jauh pula. Nampak macam orang sini je. Dengan pakaiannya, dengan kapalnya, tak nampak macam orang jauh. Jadi maknanya inilah antara peristiwa pertemuan Jibril dengan Rasulullah yang mana para sahabat nampak. Para sahabat nampak Jibril itu dalam bentuk tapi dalam bentuk manusia. Jadi persoalannya, macam mana Jibril boleh dilihat oleh Rasulullah sallallahu